اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih pada anda semua. Terima kasih hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Baik, kita tak nak ngoceh terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan siri Tamajalis. Tamajalis, siri bercakap dengan jin. Episod yang ke-42, jilid 2 yang bertajuk Sepasang Tangan Berbulu. Suasana dalam rumah terasa amat sepi. Datuk dan ayah pemuda ganjil itu tidak berkata walau sepatah pun. Begitu jugalah dengan saya. Kesepian itu terusik juga oleh kicauan burung murai yang mencari cacing di luar rumah. Sabarlah, nanti saya usahakan. Dengan izin Allah, anak awak akan kembali kepada keadaan yang asal. Tiba-tiba Datuk bersuara. Bahu ayah pemuda ganjil itu ditepuknya berkali-kali. Ayah pemuda ganjil itu minta diri dan Datuk menghantarnya hingga ke kaki tangga. Menerima amanah ni mudah, tetapi untuk menunaikan amanah memang pahit. Banyak godaan dan dugaan yang tiba. Kalau kurang iman, jahanam diri sendiri dan balanya akan berterusan, kata Datuk dengan nada suara yang lemah sambil merenung wajah ayah pemuda ganjil itu. Dari muka pintu saya lihat ayah pemuda ganjil itu berada dalam serba salah. Air mukanya berubah mendengar kata-kata dari Datuk itu. Apakah anak saya menerima bala dari perbuatan datuknya? Entahlah. Hanya Allah yang mengetahui dalam hal ini. Saya rasa perbuatan ayah saya tidak bertentangan dengan hukum agama. Dia merampas harta musuh dalam keadaan darurat atau berperang. Saya faham. Kalau tak silap, perbuatan itu diharuskan oleh agama Islam. Malah Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Harta rampasan itu dibahagi-bahagikan atau digunakan untuk kebajikan agama. Tetapi, ayah awak tidak amanah dan sudah menyimpang jauh dari hukum Islam. Ayah pemuda ganjil itu terdiam mendengar keterangan dari Datuk. Tanpa banyak cakap, dia terus berjabat salam dengan Datuk. Kemudian melangkah dengan tenang meninggalkan kawasan rumah khas kami. Kau tunggu dekat rumah. Aku nak ambil wuduk sekejap. Datuk memberitahu saya. Belum pun sempat saya memberi jawapan, Datuk hilang terus dari pandangan saya. Tak tahu ke mana Datuk pergi. Semua cawan dan piring kosong saya bawa ke bahagian dapur dan terus membasuhnya hingga bersih. Selepas itu saya susun di atas para. Bila saya kembali ke ruang tengah rumah, saya dapati Datuk sedang duduk menghadap ke arah kiblat. Datuk membaca surah Yasin hingga tamat. Kemudian dia membilang tasbih berzikir panjang. Saya membiarkan Datuk dengan kerjanya dan saya terus menyusun dan membersihkan akar-akar kayu dan batu-batu yang dikutip semalam. Menurut Datuk, bila semuanya sudah bersih, barang-barang itu mesti diletakkan di atas bendul rumah supaya kena matahari dan benda-benda itu tidak boleh dilangkah oleh manusia atau binatang. Bila matahari berada betul-betul di tulang bumbung rumah, Datuk menghentikan tugasnya. Dia mengambil beberapa akar kayu dan batu yang saya susun di bendul. Barang-barang itu dibawanya ke tanah dan diatur atas keping papan pada tengah hari yang rembang. Datuk berpanas di situ hingga seluruh badannya berpeluh. Datuk masuk ke rumah lalu menyapu peluh di muka dengan belakang tangan. Kerana waktu zuhur sudah sampai, Datuk menggesa saya mengambil wuduk. Saya dapati Datuk sudah berada di sisi saya. Dia tidak hiraukan saya. Air tu tak rata. Kau harus membasuh kakimu hingga sampai ke buku lali dan air tu mestilah kena jari kaki kau. Ambil wuduk mesti betul. Kalau ambil air wuduk tak betul, macam mana sembahyangku boleh betul pula? Tegur Datuk. Saya tersenyum dan segera mematuhi cakapnya. Ingat, janganlah kau ambil air sembahyang sebarang. Ikut syaratnya. Kalau tak tahu, belajar dan bertanya. Tambahnya. Dan Datuk terus mengambil wuduk. Bila sudah selesai, kami kembali ke rumah menunaikan fardu zuhur.
Lebih kurang pukul 2 petang, Datuk suruh saya kumpulkan akar-akar kayu dan batu yang dijemurnya dalam baldi kecil. Dengan baldi kecil itu, saya dan Datuk membawa barang-barang tersebut ke rumah batu. Lebih kurang 1 rantai mahu sampai ke rumah itu. Datuk mengambil baldi dari tangan saya. Bila sampai di pintu pagar rumah batu, Datuk tepuk baldi dengan tangan kanannya dan pintu pagar terbuka sendiri. Sebaik sahaja berada di halaman rumah batu, Datuk ambil 3 batu dan 3 urat akar kayu. Batu dibuang ke arah kanan dan akar kayu dibuang ke arah kiri. Mulut Datuk kelihatan bergerak-gerak. Sebiji batu dalam baldi diambilnya lagi dan batu itu digosoknya berkali-kali. Akhirnya, batu itu diletakkan betul-betul di hadapan pintu rumah batu yang bertutup rapat. Bila Datuk memijak batu itu dengan kaki kirinya, pintu rumah batu itu terbuka dengan sendiri. Saya terpandang macam ada batang tubuh wanita berdiri di muka pintu beberapa saat. Saya tidak dapat memastikan wajah wanita itu kerana ia muncul sekejap sahaja dan macam bayang-bayang pula. "Mari masuk, Tamar," kata Datuk. "Untuk apa, Tok?" "Marilah masuk," sergah Datuk sambil merenung ke langit melihat matahari yang bersinar terik serta gumpalan awan yang bergerak ke arah barat daya. Saya tidak tahu entah mengapa kaki saya terasa berat untuk melangkah. Macam ada sesuatu yang membelenggu kedua belah kaki saya. Bulu roma saya mula tegak. Rasa takut bersarang dalam hati. Bila saya renung ke arah pintu yang terdedah, saya bagaikan terpandang sesuatu yang aneh. Saya semacam terpandang orang berjanggut panjang beberapa saat. Bila orang itu hilang, saya terlihat perempuan cantik berhidung panjang sampai ke dada. Bila perempuan itu hilang, saya terlihat orang memakan berapi. Semuanya bertukar ganti dalam masa yang cukup pantas. "Saya takut ni, Tok." Mengagut sangat ni. Mari. Datuk menarik tangan saya sambil menekan nadi di pergelangan tangan dengan ibu jarinya. Bagaikan terkejut, macam orang yang terkena kejutan elektrik. "Mengucap, Tamar, mengucap," kata Datuk lagi. Saya pun terus mengucap 2 kalimah syahadah dengan tenang dan teratur. Saya dan Datuk terus melangkah ke dalam ruang rumah. Saya lihat beberapa ekor labah-labah merayap di dinding. Hampir seluruh kawasan ruang itu dipenuhi oleh sarang labah-labah dan angkut-angkut. Keadaan di dalam rumah itu kelihatan suram dan samar-samar. Datuk membuka salah sebuah tingkap di situ untuk mendapatkan cahaya matahari. Bila cahaya matahari masuk ke dalamnya, barulah saya melihat pecahan kaca dan tembikar berselerak di lantai. 2-3 ekor lipan bara melarikan diri dari terkena cahaya matahari. 4 kerusi kuno dan sebuah meja kuno sudah berlubang-lubang dimakan oleh anak-anak. Di kaki tangga untuk naik ke tingkat atas, terdapat sebuah busuk jantan yang tingginya hampir 5 kaki. Kalau direnung lama-lama, busuk jantan itu bentuknya macam seorang lelaki yang berpeluk tubuh. Bila Datuk menjamah bahagian atas busuk jantan itu, beribu-ribu kelkatu keluar memenuhi ruang rumah batu itu. Datuk dan saya segera memanjat anak tangga menuju ke tingkat atas. Terdapat 5 bilik di tingkat tersebut. Salah sebuah bilik di situ kelihatan bersih dan langsir kuning terpasang dengan rapi. Beberapa keping patahan dari batu nisan kelihatan berselerak di muka pintu bilik. Saya dan Datuk jenguk ke dalam bilik. Pemuda ganjil sedang tidur dengan nyenyaknya di atas katil kuno beralaskan daun-daun ketapang kering sambil memeluk batu nisan. Bila Datuk mahu masuk ke bilik tersebut, rumah batu itu terasa bergegar disertai dengan bunyi dentuman yang amat kuat macam bunyi petir. Saya dan Datuk juga mula terdengar bunyi air hujan mencurah-curah di luar. Bagi memastikan apakah di luar betul-betul hujan, Datuk segera membuka tingkap. Ternyata hari tidak hujan. Cuaca cukup baik, matahari tetap bersinar, langit biru kelihatan bersih. Satu hal yang menakjubkan, bila daun tingkap terbuka, perkara yang aneh itu tidak kedengaran. Bila daun tingkap dirapatkan, macam-macam bunyi mengusik gegendang telinga. Datuk rapat ke katil pemuda ganjil itu. Bila Datuk duduk di sisinya, saya terlihat sepasang tangan yang berbulu sebesar pokok pinandara keluar dari dinding bilik. Sepasang tangan itu mengarah ke batang leher Datuk. "Aku akan mengembalikan pada orang yang berhak. Jangan ganggu kami dan perdayakan anak cucunya," kata Datuk. Sebaik saja Datuk selesai bercakap, sepasang tangan yang berbulu itu hilang dari tepi dinding bilik. Datuk cuba mengejutkan pemuda ganjil yang sedang tidur. Usaha Datuk itu gagal. Setiap kali dia mahu menjamah kaki pemuda ganjil itu,
Bayang-bayang perempuan akan muncul di atas katil seolah-olah menghalang perbuatan Datuk. Rumah ni, rumah syaitan. Keluh Datuk, lalu dia membacakan beberapa potong ayat Quran dari surah Jin. Ketika Datuk membaca surah tersebut, pasir dan batu berterbangan dalam bilik. Datuk tidak peduli. Dia terus membacakan hingga bayang-bayang perempuan itu hilang dari penglihatan Datuk dan saya. Bila keadaan sudah tenang, Datuk pun membangunkan pemuda ganjil yang sedang tidur. Wajah pemuda itu nampak pucat lesi. Dia bagaikan berada dalam satu keadaan yang cukup asing. Mulutnya terus mengungkapkan perkataan yang tidak berapa jelas dan sukar difahami. Tanpa saya duga, pemuda ganjil yang nampaknya tidak bermaya tiba-tiba melompat. Suaranya keras dan mengaum macam suara kucing yang sedang marah bila ekornya dipijak. Pemuda ganjil itu menerkam ke arah Datuk. Tetapi Datuk yang sudah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan itu segera menekan kepala katil dengan ibu jari kiri. Dan pemuda ganjil itu seperti ditolak oleh kuasa gaib kembali ke tempat asalnya. Duduk di situ kali ini, dia menentang Datuk dengan kuasa matanya. Keadaan itu Datuk hadapi dengan tenang. Datuk menggunakan kuasa matanya hinggakan mata pemuda yang bersinar garang tadi jadi layu dan terus tertutup. Pemuda ganjil itu rebah atas katil kembali. Datuk terus membacakan surah Al-Falaq. Bila sudah selesai membacakan surah tersebut, dia meraba tubuh pemuda ganjil itu mulai dari kaki hingga ke pangkal leher dan Datuk mematikan rabaan itu dengan menjentik sebanyak 3 kali cuping telinga kiri pemuda ganjil itu. Manakala dari sebelah telinga kanannya, Datuk membisikkan beberapa potong ayat Al-Quran hinggakan pemuda itu membuka matanya. Datuk segera mendukung pemuda ganjil itu keluar dari rumah batu. Bila kami berada di luar kawasan rumah batu, tiba-tiba hujan panas turun mencurah-curah. Habis rambut saya basah, begitu juga dengan Datuk. Pemuda ganjil yang terkapar dalam dukungan Datuk tidak bergerak. Matanya pejam dan mulutnya yang separuh terbuka dimasuki oleh air hujan. Peliknya, hujan panas itu terjadi dalam jarak beberapa ela sahaja dari kawasan rumah batu itu. Inilah kebesaran Allah. Dalam panas ada hujan. Dalam hujan ada panas. Semoga Allah memberkati niat suci aku. Kata Datuk lalu mempercepatkan langkahnya. Bila sampai di rumah, Datuk terus memandikan pemuda ganjil itu dengan air yang saya ambil dari sungai. Dengan jari manisnya, Datuk mencabut 7 helai rambut pemuda ganjil itu di bahagian ubu-ubunya. Rambut itu Datuk simpulkan lalu disuruh saya untuk menanamnya. "Engkau nak minum?" tanya Datuk pada pemuda ganjil. Walaupun pemuda ganjil itu tidak memberikan sebarang jawapan, Datuk tetap menyuruh saya membuat air kopi panas yang dicampurkan dengan bawang putih. "Nah, minum," kata Datuk. Pemuda ganjil itu bagaikan dipukau menurut saja perintah Datuk. Bila air kopi habis diminum, pemuda itu mula batuk dan bersin. Dia sendawa berkali-kali. Mukanya kini kelihatan berpeluh dan merah. "Emak dan ayah saya, mana dia?" tanya pemuda itu. "Ada. Kau mau jumpa dia ke?" balas Datuk. "Mahu." "Cuba kau mengucap sekarang." "Boleh." "Asyhadu." Dipendekkan cerita, pemuda itu mengucap dengan lancarnya. Datuk gembira dan menyuruh saya memanggil kedua orang tua pemuda ganjil itu. Bila kedua orang tua pemuda ganjil itu tiba, suasana dalam rumah jadi lain macam. Ibu pemuda ganjil itu menangis. Dia tidak terfikir anaknya yang aneh boleh kembali ke pangkuannya walaupun wajah dan tubuh anaknya agak berbeza dari dulu. "Jangan sentuh dia." Datuk melarang ibu pemuda ganjil itu menjamah tubuh anak kesayangannya. Ibu pemuda ganjil itu jadi terkejut. Suaminya segera memujuk hingga rasa terkejut itu hilang dari dirinya. Datuk mengarahkan kedua ibu bapa pemuda ganjil itu duduk di hadapannya. Manakala Datuk, saya dan pemuda ganjil itu duduk sebaris, jarak kami dengan kedua orang tua pemuda ganjil itu kira-kira 2 kaki. "Kau jawab pertanyaan aku sebelum kau bertemu dengan kedua orang tua kamu," kata Datuk sambil memandang ke wajah pemuda ganjil. Saya lihat pemuda itu anggukkan kepala tanpa memandang ke hadapan atau ke kiri dan ke kanan. "Baik," balas pemuda ganjil. "Siapa nama ayah kau?" "Ansaruddin Hasibuan." "Emak kau?"
teh mayang mengurai. Salah, pekik Datuk sambil menumbuk lantai. Semua yang ada dalam rumah tadi menjadi terkejut. Datuk segera memegang leher pemuda ganjil itu sambil mencabut sehelai bulu roma telinga kanan pemuda itu. Ada pertentangan dari pemuda ganjil itu. Tetapi setelah Datuk menekan dengan ibu jari kaki kiri di pahanya, pemuda itu menyerah. Bulu roma telinga pemuda ganjil itu Datuk letakkan atas tapak tangan kanan. Datuk hembus bulu telinga itu dengan kuasa hidungnya. Bulu roma itu kelihatan melayang-layang dalam ruang rumah. Pulanglah ke tempat asalmu dan jangan ganggu anak cucu Adam. Suara Datuk cukup lantang. Bulu roma yang berterbangan dalam rumah terus menuju ke muka pintu. Semua yang ada dalam rumah tercengang-cengang. Kami terdengar suara orang perempuan menangis dengan sayu di tengah hari yang menyerlah itu. Sesungguhnya, saya tidak tahu dari mana arah suara itu datang. Bila keadaan sudah tenang, Datuk terus bertanya pada pemuda itu. Siapa nama mak kamu? Rabiatun, jawab pemuda itu. Betul. Datuk menyuruh pemuda itu mencium lutut ibunya. Pemuda ganjil itu ikut cakap Datuk. Bila dia selesai mencium lutut ibunya, pemuda itu segera memeluk ayahnya sambil meminta maaf. Mereka berpeluk-pelukan dan bertangis-tangisan. Datuk dan saya terus menyaksikan peristiwa yang penuh dramatik itu dengan perasaan yang terharu. Air mata saya meleleh di pipi. Sedarlah saya betapa kasihnya ibu dan ayah terhadap anaknya. Dengan izin Datuk, pemuda ganjil itu dibenarkan pulang ke rumahnya. Tetapi sebelum pemuda itu masuk ke rumah, dia harus dimandikan dulu di bawah tangga atau di pintu rumah. Perkara itu dilakukan sebagai syarat atau petua dari orang tua-tua, kononnya untuk menghalau hantu syaitan. Walaupun ini merupakan petua, tetapi tidak bertentangan pun dengan ajaran agama. Tujuannya baik, kata Datuk pada ibu pemuda ganjil itu. Syarat itu sengaja disampaikan pada ibunya kerana kerja-kerja harus dilakukan oleh ibunya sendiri. Ayahnya tidak dibenarkan oleh Datuk ikut pulang sama. Awak duduk sini hingga lepas waktu asar. Banyak perkara yang mahu saya cakapkan pada awak, ujar Datuk pada ayah pemuda ganjil. Saya renung wajah ayah pemuda ganjil itu. Dia nampak tenang dan setuju dengan cadangan Datuk itu. Pemuda ganjil dan ibunya segera berangkat dari rumah yang kami diami. Sementara menanti waktu asar tiba, saya terpaksa memasak nasi dan menggoreng ikan gelama masin. Bahan-bahan yang saya masak itu adalah pemberian ayah pemuda ganjil itu semalam. Bila waktu asar tiba, kami pun solat. Selepas solat dan wirid sedikit, barulah kami makan. Lepas makan, kami berehat di anjung rumah. Masa berehat itulah Datuk menyoal bermacam-macam hal pada ayah pemuda ganjil itu. Harta anak yatim, harta pusaka dan amanah orang, jangan dipermainkan. Kalau tak sanggup, jangan diterima. Saya terdengar suara Datuk dalam nada yang lembut. Ketika dia bercakap itu, matanya merenung wajah ayah pemuda ganjil di sebelahnya. Maksud awak, saya tak fahamlah, tanya ayah pemuda ganjil. Saya rasa, ini pendapat saya. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Sepasang tangan yang berbulu di rumah batu itu merupakan petunjuk dari Allah bahawa rumah yang dibina oleh arwah ayah awak itu datang dari wang yang diperolehi secara tidak halal. Saya faham cakap awak. Saya bukan apa-apa, cuma mengingatkan kalau mahu membuat rumah, biarlah dari wang yang halal. Kerana rumah itu tempat kita berlindung dan membuat amal ibadat. Membuat rumah dari duit yang halal, berkatnya lebih. Hati kita sentiasa tenang bila bernaung di bawahnya, ujar Datuk lagi. Saya tidak tahu kenapa perkara itu Datuk timbulkan. Saya renung muka Datuk. Tidak ada sebarang perubahan di wajahnya. Lebih kurang pada pukul 6 petang, barulah ayah pemuda ganjil itu meninggalkan rumah khas kami. Sebelum dia melangkah, dia terus berkata pada Datuk. Sudah selesai ke kerja awak? Belum. Apa yang belum selesai? Saya mau pergi lagi ke rumah batu tu malam ni. Kalau awak nak ikut, datanglah lepas waktu isyak. Boleh juga, saya akan datang. Bagus satu. Datuk pun melambaikan tangan pada ayah pemuda ganjil tersebut. Bila masuk waktu maghrib, hujan turun dengan lebatnya. Hujan yang lebat itu tidak mengganggu Datuk berwirid dari maghrib hingga masuk waktu isyak.
Cuma hati saya sahaja yang berdebar kerana hujan yang lebat itu disertai juga oleh bunyi petir dan angin yang kuat. Tiba-tiba saya menggigil kesejukan. Badan segera saya selimutkan dengan kain pelikat. Saya duduk mencangkung. Dagu saya bertemu dengan kepala lutut. Kilat, angin dan hujan terus bermaharajalela di luar. Datuk pula masih lagi berada di tikar sembahyang. Satu ledakan petir yang kuat bergema. Sinarnya menerangi seluruh rumah. Telinga saya bagaikan fana dan terasa kosong. Bila cahaya kilat itu hilang, saya lihat batang tubuh perempuan terpacak tidak jauh dari depan Datuk. Wajahnya manis sekali dengan rambut yang terurai hingga ke pinggang. Memakai baju kepaya dari kain songket berwarna hijau. Begitu juga dengan baju. Selendang songket terletak atas bahunya yang lebar. Engkau dah rampas suami aku. Binatang, kau harus bersedia menerima pembalasan, katanya pada Datuk. Wajahnya bertukar jadi merah macam udang yang kena bakar. Saya lihat Datuk segera berdiri. Saya tidak tahu waktu mana pula Datuk membuang kain sarungnya dan memakai seluar hitam, baju hitam dengan kain merah yang terlilit di kepala. Engkaulah Puteri Maya Mengurai, ya? Tanya Datuk. Ya, kenapa? Dari mana kau datang? Dari Gunung Tahan. Bohong. Kau syaitan. Kau langsir menjelma menjadi manusia untuk memperdayakan manusia. Itu soal aku, bukan soal kau. Aku nakkan suami aku. Suara perempuan itu mula meninggi. Datuk menarik nafas panjang. Kedua belah tangannya dilekapkan ke dadanya yang bidang. Bibir bawahnya nampak bergerak-gerak. Aku bersedia memulangkan orang yang kau sayangi. Kalau kau benar-benar manusia, buktikanlah yang diri kau manusia. Datuk mengajukan pertanyaan. Perempuan yang berdiri di depannya kelihatan tenang. Wajahnya yang merah sudah tidak merah lagi. Bukankah dengan wujudnya aku di sini membuktikan itu semua? Katanya. Masih belum cukup. Aku sangsi ni. Apa lagi yang kau mahu? Kau berdiri di situ, jangan bergerak-gerak. Baik. Datuk dengan senang hati mendengar jawapan itu. Datuk pun mula meluruskan kedua belah tangannya. Mulutnya mula bergerak membacakan Ayatul Kursi. Perempuan itu tersenyum, tetapi bila sampai pada ayat pertengahan, perempuan itu tidak senyum lagi. Malah cuba memberikan isyarat pada Datuk supaya jangan meneruskan pembacaannya. Datuk tidak peduli. Datuk terus membaca ayat tersebut. Bila sampai pada ayat terakhir, saya lihat seluruh tubuh badan wanita itu jadi merah macam bara. Wanita itu terkapai-kapai macam minta tolong. Dalam beberapa saat sahaja, badan yang merah menjadi hitam macam arang. Kemudian terus hilang. Syaitan tu dah binasa. Datuk memberitahu saya. Perlahan-lahan Datuk menyingsing dengan baju kanannya. Dia kembali duduk di depan tikar sembahyang. Saya tidak tahu apakah yang dibacanya. Rasa menggigil di badan saya mula hilang. Saya terus ikat kain di pinggang. Hujan dan petir masih berterusan di luar. Datuk terus membuka tingkap, tetapi cepat-cepat daun tingkap itu dirapatkannya kembali. Tempias hujan menjamah wajahnya. Masih belum datang lagi ni, rungak Datuk. Sabarlah, barangkali kerana hujan. Betul juga cakap kau, Tamar. Kita tunggulah sampai hujan teduh tu. Aku pun fikir begitu juga. Nada suara Datuk menurun. Dia kembali duduk di tikar sembahyang membaca surah Yasin. Dalam kiraan saya, hujan lebat itu berlaku selama 1 jam. Sebaik saja hujan berhenti, ayah kepada pemuda ganjil itu datang ke rumah kami. Datuk memberi dia minum kopi panas. Kita pergi sekarang, ya? Kata Datuk. Tak boleh. Ni saya ada bawa lampu picit. Tak pakai lampu picit pun tak apa. Gelap, nanti tak nampak jalan. Saya ingat sangat mana lopak dan pokok besar. Mulut ayah pemuda ganjil terpelohong keheranan. Tanpa banyak kerenah, Datuk pun turun dan diikuti oleh saya dan ayah pemuda ganjil. Bila kami memijak bumi, tanah yang dibasahi air hujan terasa menyentuh kulit kaki meskipun saya memakai sepatu getah. Datuk yang memakai capal kulit itu cukup cepat melangkah.
percikan pasir dan tanah dari kibasan capalnya terasa mengenai muka saya. Lebih kurang 10 minit berjalan dalam gelap yang dikepalai oleh Datuk. Kami pun sampai ke rumah batu. Bila berada dalam rumah batu itu, keadaannya saya rasa berbeza dengan keadaan sebelah pagi tadi. Saya tidak terasa seram ataupun takut. Datuk terus kumpulkan kayu dan papan-papan buruk lalu dibakarnya. Api yang marak itu menerangi bahagian bawah rumah batu itu. Datuk mencari bahagian sudut rumah itu yang mengarah ke kiblat. Datuk duduk bertafakur beberapa minit di situ. Bila kerjanya itu selesai, Datuk pun menghampiri kami. Sekurang-kurangnya 3 gadis Cina telah dirogol dan dibunuh oleh tentera Jepun di rumah ni. Mayatnya ditanam di belakang rumah. Datuk memberitahu saya. Menurut Datuk, ada kemungkinan perempuan-perempuan cantik yang datang menemui pemuda ganjil pada setiap malam itu berasal dari syaitan yang mengambil kesempatan untuk menggoda pemuda ganjil yang memang diketahuinya mudah digoda kerana imannya kurang kuat dan baru mahu mendalami hal-hal agama. Tangan yang berbulu berpunca dari apa pula? Secara mendadak, ayah pemuda ganjil itu bertanya. Datuk segera mengambil sebatang kayu dan menikam ke arah api yang sedang marak itu. Muka Datuk nampak berpeluh. Dahinya berkedut. Dia berhenti menikam api dengan serta-merta. Datuk termenung panjang. Terlalu sukar nampaknya Datuk mahu menjawab pertanyaan itu. Saya tak tahu. Itu kuasa Allah. Kejadian itu barangkali sebagai petunjuk pada manusia supaya jangan tamak dan haluba kerana mahu hidup senang dan tergamak melakukan pecah amanah. Cukup teratur Datuk bercakap sambil matanya merenung wajah saya. Tanpa saya duga. Dalam bangunan rumah batu 2 tingkat itu, di hadapan api yang marak, Datuk menceritakan yang dirinya pernah mengalami kejadian itu di 2 buah rumah besar. Kejadian pertama berlaku di Alostar dan kejadian kedua berlaku di Pekan Pahang. Rumah di Alostar itu didirikan di atas tanah pusaka yang tidak difaraid atau dibahagikan mengikut hukum syarak, sehingga menimbulkan perbalahan di kalangan 4 saudara. Abang yang tua dalam keluarga itu menggunakan kuasa kuku besinya. Dia mengambil semua tanah pusaka itu untuk dirinya. Dalam masa yang sama, abang yang tua itu kena loteri kebajikan masyarakat. Dia pun mendirikan rumah batu yang besar dan membawa anak bininya tinggal di situ. Sejak tinggal di rumah baru itu, anak bininya sentiasa sakit dan diganggu oleh satu lembaga besar hingga membuat abang yang tua berada dalam keadaan resah dan tidak tenang. Seorang guru agama menasihatkan abang yang tua itu supaya menjual tanah tersebut. Hasil dari pendapatan jualan itu dibahagikan sesama keluarganya atau membahagikan tanah pusaka di kalangan keluarganya mengikut hukum agama. Abang yang tua memilih cara kedua. Bila tanah itu dibahagikan mengikut hukum syarak, lembaga hitam itu tidak lagi muncul dan keluarganya tidak lagi sakit. Rumah batu itu dipecahkan kerana didirikan dengan wang loteri. Tetapi, abang yang tua takkan terlepas dari dosa di akhirat kerana dia berjudi, kata Datuk. Kejadian di Pekan Pahang hampir sama dengan kejadian di Alostar. Cuma bezanya rumah besar yang didirikan oleh seorang haji di situ adalah hasil dari penyelewengan wang kutipan zakat fitrah orang Islam. Dan haji itu sendiri membunuh diri dalam rumah tersebut. Itulah pembalasan Allah di dunia dan pada orang yang tidak amanah, kata Datuk mengakhiri ceritanya. Saya termenung panjang, begitu juga dengan ayah pemuda ganjil tersebut. Sudahlah, mari kita pulang, kata Datuk. Kami pun segera pulang. Sebab saja kami sampai di kaki tangga, satu ledakan petir terjadi. Cahaya kilat itu menerangi seluruh kawasan di sekitar kami. Bila cahaya kilat itu berakhir, kami jadi tergamam dan terkejut besar kerana di bahagian bumbung rumah batu 2 tingkat kelihatan api yang menjulang. Api itu terus marak dan membakar seluruh rumah batu 2 tingkat. Datuk tidak menghiraukan kejadian itu, malah dia menyuruh kami balik ke rumah. Sepanjang malam itu, saya tidak dapat tidur kerana memikirkan kejadian yang saya lihat. Pagi esoknya, kami pergi ke rumah batu yang menjadi korban petir. Tidak ada bentuk rumah yang wujud di situ, kecualilah tiang batu yang hitam macam arang terpacak mengarah ke langit. Awak jual tanah ni atau wakafkan? Kalau awak jual, wangnya jangan awak ambil 1 sen pun. Semuanya diberikan pada Baitul Mal atau ke rumah anak-anak yatim. Saya rasa inilah cara yang paling baik. Dengan itu, keturunan awak akan terselamat dari kutukan Allah. Datuk menasihatkan ayah pemuda ganjil.
Lagi, apa yang mesti saya buat? Beramallah pada Allah, mohon limpah rahmat darinya. Kita ini hamba Allah. Pada Allah lah kita mengadu dan Allah akan membuat keputusan yang maha adil. Tambah Datuk lagi. 2 hari kemudian, sedang saya dan Datuk berkemas untuk pulang. Ayah pemuda ganjil itu datang menemui Datuk lalu menyerahkan wang sebanyak RM500 sebagai tanda terima kasih atas kejayaan Datuk mengubati anaknya. Simpan sajalah wang awak. Saya tak cari makan dengan cara ni. Saya menolong sesama manusia dengan ikhlas. Kebolehan yang ada pada saya adalah milik Allah. Muka ayah pemuda ganjil pucat mendengar cakap Datuk. Maafkanlah saya, tapi saya mahu bersedekah. Balasnya. Sedekahkan jelah pada fakir miskin. Jawab Datuk tegas dan mengucapkan ribuan terima kasih atas layanan yang diberikan kepada saya dan Datuk. Ayah pemuda ganjil itu mengantar kami ke perhentian bas. 3 bulan kemudian, ayah pemuda ganjil itu datang menemui Datuk dan menyatakan apa yang dinasihati oleh Datuk telah dilaksanakannya. Tanahnya sudah dijual dan wangnya sudah diserahkan pada Baitul Mal. Anak saya sudah sihat. Saya akan menghantarnya ke Padang Panjang untuk belajar agama. Kalau ada rezeki, saya mahu melanjutkan pelajarannya hingga ke Kahira. Mulai tahun ini, saya akan membayar zakat. Baguslah tu, jawab Datuk. Dan saya masih dapat membayangkan bagaimana ayah pemuda ganjil itu menangis teresak-esak ketika meninggalkan halaman rumah Datuk. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. InsyaAllah kita akan teruskan lagi dengan episod yang seterusnya nanti. Episod yang ke-43 yang bertajuk Buaya Jadi-Jadian. Terima kasih lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.